Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Thinking About Thinking ingin membicarakan topik-topik yang hangat pada hari ini, iaitu pembuangan bayi. Nama saya Nur Najah Gizaini. Nombor matrik 273572. Okey. Definisi pembuangan bayi. Pembuangan bayi ini adalah daripada perkataan buang yang bermaksud mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan. Perkataan bayi pula bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu mereka. Manakala pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan. Definisi yang diberikan ini adalah mampu memberikan kefahaman yang lebih jelas lagi tentang masalah pembuangan bayi ini. Tindakan membuang bayi ini adalah jenayah yang amat besar dosanya dan hukumannya dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 93 yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknat akannya serta menyediakan azab siksa yang besar. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Hamizah binti Muhammad Halim, bernombor matrik 273658. Hari ini saya akan teruskan lagi perbincangan mengenai punca-punca pembuangan bayi. Perkara pertama yang saya nak highlightkan adalah kurangnya didikan agama. Zaman sekarang ni, ibu bapa lebih banyak pentingkan akademik anak-anak mereka berbanding mengajar mengenai agama. Tak macam zaman dulu, atuk-atuk nenek kita ajar anak-anak dia untuk pergi mengaji, hantar anak-anak dia ke masjid untuk belajar agama. Jadi pada pandangan saya, agama ni adalah perkara yang essential, penting. Dia adalah panduan hidup yang lengkap. So kalau anak-anak ni tak didedahkan dengan didikan agama yang secukupnya, dia akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif. Perkara kedua yang saya nak highlight adalah punca kedua dia adalah pengaruh rakan sebaya. Remaja-remaja ni kita sedar mereka banyak habiskan masa dengan rakan-rakan mereka berbanding dengan ibu bapa. So jika mereka salah memilih rakan sebaya mereka, mereka akan end up mengikut terpengaruh dengan rakan-rakan yang negatif ni untuk buat perkara-perkara yang negatif. Punca ketiga pula adalah masyarakat sangat suka mengkritik. Masyarakat di Malaysia ni sangat suka menghukum tanpa usul periksa. Sikap masyarakat ni menyebabkan remaja yang mengandungkan anak luar nikah ni berasa malu dan takut untuk melahirkan anak mereka dan membela anak mereka. Jadi mereka mengambil keputusan jalan yang singkat dengan membuang bayi mereka. Yang keempat pula, perkara yang sangat penting adalah sikap remaja. Remaja ni kita tahu sangat ingin mencuba perkara yang baru dan sifat yang ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka bila benda tu mereka nampak macam best, benda nampak macam seronok, so mereka nak cuba. Benda ni diorang tak fikirkan pun kesan jangka masa panjang ke atas diri diorang. Assalamualaikum kepada Dr. Syahrul dan rakan-rakan sekalian. Saya Hani Sofia binti Kamarul Zaman dengan nombor matrik 273734 akan membentangkan berkenaan statistik kes pembuangan bayi di Malaysia dari tahun 2010 sehingga 2018. Berdasarkan pautan yang diberikan di slide kami, di sini dapat saya simpulkan bahawa terdapat 975 kes pembuangan bayi secara keseluruhan di Malaysia selama 9 tahun ini. Negeri yang mempunyai bilangan kes pembuangan bayi yang terbanyak di Malaysia ialah negeri Selangor dengan 221 kes dan diikuti dengan negeri Sabah iaitu sebanyak 116 kes. Negeri yang mempunyai bilangan kes pembuangan bayi yang terendah pula ialah negeri Perlis dengan 13 kes. Kes pembuangan bayi mengikut pecahan bangsa pula ialah 251 kes daripada bangsa Melayu, 5 kes daripada kaum Cina, 11 kes daripada kaum India, Sabah atau Sarawak ialah 45 kes dan akhir sekali tidak diketahui ialah 61 kes. Contoh kawasan pembuangan bayi ialah stesen minyak, kolej, mil atau gereja, restoran, semak, jambatan dan lain-lain kawasan lagi. Kawasan yang berlaku banyak kes pembuangan bayi ialah tepi kedai dan bangunan iaitu sebanyak 54 kes dan diikuti dengan tepi jalan iaitu sebanyak 50 kes. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Saya Muhammad Azhari bin Muhammad Yamin, nombor matrik 273762, akan membentangkan isu semasa berkaitan kes pembuangan bayi. Daripada Kerajaan Akhbar Berita Harian bertarikh 5 Mei 2015, seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat telah dijumpai di kawasan pokok pisang yang terletak di Kampung Ceruk Kapas, Kuala Pegang, Kedah. Tangisan bayi lelaki tersebut yang pada awalnya disangkakan bunyi kucing telah dijumpai oleh Ketua Skim Rondaan Sukarela kampung tersebut bersama dengan rakannya sekitar 2 pagi. Tersebut telah dibawa ke Hospital Baling untuk menerima rawatan. Wanita yang disyaki ibu bayi tersebut telah ditahan untuk membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana membuang bayi. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah binti Alias, nombor matrik 273561. Dalam video ini saya ingin menerangkan tentang kesan pembuangan bayi kepada anak dan juga ibu. Pertama sekali, anak tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling kerana tidak mempunyai asal usul ataupun keturunan yang baik, kerana kita tahu majoriti daripada bayi yang dibuang adalah daripada bayi yang dilahirkan luar nikah. Okey, seterusnya anak tersebut akan berasa sedih dan kecewa kerana tidak dapat kenal dengan ibu bapa mereka, saudara mara. Sekaligus mereka akan kekurangan daripada segi kasih sayang. Selain itu, mereka akan menanam perasaan dendam dan marah terhadap ibu bapa mereka kerana telah membuang mereka sewaktu kecil. Seterusnya, anak tersebut akan mengalami masalah kecelaruan identiti, iaitu tidak tahu akan asal usul dan keturunan yang betul. Kesan kepada ibu pula, ibu tersebut akan mengalami masalah kemurungan dan juga stres kerana didapati punca terbesar pembuangan bayi adalah disebabkan kelahiran luar nikah. Oleh itu, untuk mengelakkan ibu tersebut dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling, lalu ibu tersebut membuang bayi mereka. Terusnya, ibu tersebut sebenarnya telah terhakis dan hilangnya sikap berperi kemanusiaan dalam diri kerana kita tahu haiwan juga turut sayang akan anaknya, apatah lagi kita manusia yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Yusof, 273400. Okey, saya akan teruskan dengan penerangan tentang kesan pembuangan bayi kepada masyarakat dan negara. Kesan pembuangan bayi kepada masyarakat yang pertama iaitu masyarakat itu akan dipandang serong oleh masyarakat lain kerana mempunyai penduduk yang mempunyai masalah sosial. Selain itu, ia juga menunjukkan taulan atau nilai yang buruk kepada generasi yang akan datang. Kesan pembuangan bayi kepada negara pula iaitu yang pertama, ia akan memalukan dan memberikan pandangan buruk tentang negara kita kepada negara luar. Jadi, negara luar akan melihat apabila dengan adanya peningkatan indeks dalam kes pembuangan bayi, ia akan mencerminkan imej yang buruk kepada negara kita. Dan yang terakhir sekali, ia akan menunjukkan peningkatan masalah sosial dalam negara. Assalamualaikum, nama saya Ain Sakina binti Suib dengan nombor matrik 273786. Seterusnya ialah tentang penyelesaian isu mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan dengan menggunakan konsep Jerry. Yang pertama ialah jasmani. Dari segi jasmani, kita dapat mewujudkan sebuah institusi yang dapat melindungi anak-anak gadis yang masih bawah umur, yang mempunyai masalah terlanjur dan sudah mengandung secara luar nikah. Dari situ kita dapat bantu mereka dengan memberi bantuan fizikal, bantuan kesihatan, bantuan makanan supaya mereka punya kebajikan dan kesihatan lebih terjamin, terutamanya kepada ibu yang mengandung dan anak yang dikandung. Dan seterusnya ialah daripada emosi, kita dapat mewujudkan sebuah talian kaunseling kepada semua orang yang mempunyai masalah supaya mereka dapat menceritakan masalah mereka dan kita dapat bantu mereka untuk membuat keputusan secara rasional dan lebih realistik. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aini Syairah binti Aziz, nombor matrik 273656. Jadi, saya akan meneruskan perbincangan penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan elemen Jerry. Elemen seterusnya dalam Jerry ialah R, iaitu dari aspek rohani. Seperti yang diketahui umum, didikan agama dan tahap keimanan yang tipis merupakan punca anak-anak mudah terlibat dengan anasa yang tidak baik. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan dalam menerapkan asas agama yang kukuh dalam diri anak-anak ketika mereka masih kecil lagi. Bagi orang Islam, anak-anak perlulah diajar untuk mengenali Allah, menghayati Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kesannya, anak-anak akan menjadi lebih waras dalam menentukan baik dan buruk dalam kehidupan. Ianya juga dapat memupuk rasa takut dan tanggungjawab agar tidak melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Akhir sekali, elemen terakhir dalam Jerry ialah I, iaitu intelek.
Dari segi intelek, sekolah perlulah mewujudkan sekolah bebas gejala sosial yang dapat dilakukan melalui pendidikan secara komprehensif melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum di institusi pendidikan serta melalui pelatihan guru dan pelibatan ibu bapa. Selain itu, pendidikan seks perlulah dijadikan sebagai salah satu modul pembelajaran di institusi-institusi pendidikan. Pelajar perlu didedahkan dengan apa yang dimaksudkan dengan hubungan seks dan kesan daripadanya. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah menentukan sukatan pelajaran yang bersesuaian dengan peringkat umur pelajar. Kesannya, ianya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan tidak semena-menanya melakukan perkara yang boleh merosakkan diri mereka sendiri. Ini juga sekaligus dapat membentuk rakyat Malaysia yang berakhlak mulia selaras dengan tujuan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan perbincangan ini yang akan disampaikan oleh pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syarifatul Zaidah binti Zainal Abidin, bernombor metrik 273752. Terdapat 2 akta yang telah diwartakan oleh Kerajaan Malaysia dalam menangani isu pembuangan dan pembunuhan bayi. Yang pertama adalah Akta Kanak-Kanak 2001. Seksyen 7 menyatakan anak yang dibuang akan diberi perlindungan serta dijaga. Manakala di bawah Seksyen 46 pula, ibu bapa yang tidak dapat menjaga anak mereka dengan baik boleh mendapatkan bantuan atau khidmat nasihat daripada pihak berkuasa dan sekiranya perlu anak ini akan ditempatkan di sebuah tempat perlindungan di bawah arahan mahkamah. Seterusnya adalah Akta Kanun Keseksaan. Seksyen 302 menyatakan bahawa suspek pembunuhan bayi akan dikenakan hukuman gantung sampai mati sekiranya didapati bersalah, manakala Seksyen 307 di bawah akta yang sama menyatakan bahawa sekiranya didapati terlibat dalam cubaan pembunuhan bayi, suspek akan menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun. Seterusnya, saya akan membentangkan sedikit perkongsian pendapat daripada A. Luhuswari, pakar psikologi KPJ Puteri berkenaan kes pembuangan bayi. Beliau berkata, antara punca utama kes pembuangan bayi di Malaysia adalah disebabkan oleh masyarakat yang mempunyai kesedaran yang rendah. Selain itu, mangsa rogol dan wanita terlanjur juga kekurangan bantuan dan sokongan daripada keluarga terutamanya. Puan Luhuswari juga berkata, ibu bapa yang terlalu sibuk dan tidak memberi perhatian kepada anak-anak menyebabkan anak-anak mereka mencari perhatian kepada individu-individu lain yang mungkin mempunyai niat jahat. Faktor seterusnya adalah kebebasan anak-anak masa kini menggunakan teknologi yang mendedahkan mereka kepada anak sejahat di media sosial. Akhir sekali, beliau berkata undang-undang Malaysia yang lemah kerana tiada hukuman yang dikenakan kepada stalker dan pelakuan grooming menyebabkan rakyat Malaysia melakukan perkara yang salah dari segi moral namun tidak dikenakan tindakan undang-undang. Puan Luhuswari Aramugam juga memberikan cadangan untuk mengurangkan kes buang bayi di negara kita seperti peranan ibu bapa untuk lebih peka atas setiap perbuatan anak mereka. Selain itu, pihak sekolah dan pakar kesihatan mental juga perlu mendidik pelajar-pelajar di sekolah berkenaan dengan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Perkhidmatan kaunseling sebelum kahwin dan kaunseling secara percuma juga perlu diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah dan orang awam. Selain itu, guru juga perlu dilatih untuk mengesan pelajar yang mempunyai masalah mental dan segera mengambil tindakan kerana mereka yang mempunyai masalah mental juga menjadi punca kepada kes pembuangan bayi. Akhir sekali, kerajaan boleh memberikan dana kepada badan-badan NGO yang turut membantu dalam membanteras kes pembuangan bayi ini. Assalamualaikum. Nama saya Syahdatul Atirah binti Karuniza. Nombor metrik 273830. Saya akan membuat kesimpulan mengenai kes pembuangan bayi. Kes pembuangan bayi semakin berleluasa dari hari ke hari. Perkara ini harus diambil berat oleh semua pihak supaya gejala ini tidak menular dengan lebih serius. Oleh itu, semua pihak tidak mengira kaum dan agama hendaklah bekerjasama menggambling tenaga bagi menangani dan membanteras kes pembuangan bayi ini. Dengan ini, kes pembuangan bayi tidak akan menjadi lebih serius dan gejala ini dapat diatasi walaupun tidak sepenuhnya. Kerajaan dan badan-badan kebajikan perlu peka dan mengambil inisiatif untuk menangani gejala sosial ini. Ibu bapa dan masyarakat juga perlu memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka terutamanya di peringkat remaja. Sebagai remaja yang mempunyai didikan agama dan moral yang tinggi, remaja tersebut hendaklah menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang hina dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap pihak mempunyai peranan tersendiri dan tidak perlu menunjuk jari
kepada pihak yang lain. Diharapkan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan ini dapat memberi kesedaran dalam kalangan masyarakat serta dapat mengurangkan masalah ini daripada terus berleluasa. Sekian, terima kasih.